Selat Hormuz terus tegang walaupun Presiden Donald Trump melanjutkan gencatan senjata secara sepihak tanpa batas waktu. Beberapa kapal dilapor ditembak dan dirampas tentera Iran. Dipiamkan berkata Singapura sedang berusaha pupuk satu bidang kekuatan baru iaitu dalam khidmat berasaskan kepercayaan ekoran sistem global yang semakin kompleks. Dan sesetengah keluarga mendapati kos membesarkan anak meningkat hingga 50% sepanjang 3 tahun lalu. Salam sejahtera. Saudara, belum ada sebarang pertempuran atau serangan dilaporkan sejauh ini sejak Presiden Donald Trump mengumumkan bahawa gencatan senjata 2 minggu yang berakhir hari ini dilanjutkan secara pihak oleh Amerika Syarikat. Perhatian bagaimanapun terus tertumpu kepada Selat Hormuz. Iran petang tadi menyatakan ia menghalang 2 buah kapal daripada cuba memasuki Selat Hormuz. Kedua-dua kapal itu dirampas oleh tentera laut IRGC, termasuk sebuah kapal yang didakwanya milik Israel. Dalam pada itu, harga minyak mentah Brent naik lagi dan kini berada di paras sekitar $100 Amerika setong walaupun gencatan senjata dilanjutkan. Ini setelah 3 kapal kontena dilapor ditembak di Selat Hormuz selain kebimbangan mengenai kurangnya kemajuan dalam rundingan damai Amerika-Iran. Duta Iran ke Islamabad, Reza Amiri Moghadam, dalam pada itu dilihat bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan. Namun tiada perincian didedakan mengenai pertemuan ini. Yang pasti masa depan Perang Timur Tengah masih sama samar walaupun selepas Presiden Trump secara sepihak melanjutkan gencatan senjata dengan Iran. Menariknya, beliau tidak meletakkan sebarang batas waktu bagi lanjutan tersebut. Ia diumumkan hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata 2 minggu itu dijadualkan tamat. Namun reaksi awal dari Tehran menunjukkan pengumuman itu diterimanya dengan rasa curiga. Presiden Trump berkongsi menerusi laman Truth Social bahawa gencatan senjata akan dikekalkan sehingga Tehran mengusulkan butiran cadangan gencatan senjata serta hasil rundingan lanjut. Menurut beliau, ini adalah atas permintaan Pakistan selaku pihak pengantara ekoran apa yang beliau sifatkan sebagai keretakan dalam pemerintahan Iran. Namun menurut beliau, kepungan tentera laut Amerika ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz akan kekal berkuat kuasa. Iran sebaliknya menegaskan tentera Amerika harus menamatkan kepungannya itu sebelum rundingan dapat diteruskan. Lantas, Tehran menganggap lanjutan gencatan senjata oleh Washington itu sebagai helah untuk membeli masa bagi satu serangan mengejut. Pengawal revolusi Iran, IRGC, menyatakan ia sedia menghadapi sebarang pencerobohan baru sekiranya perang disambung semula. Menurut pengamat Timur Tengah, memulakan kembali perang bukan pilihan yang baik untuk Rumah Putih. Undefined, indefinite ceasefire is better than what we've seen from Trump so far, where he sets deadlines and then at the last minute he reverses them. He doesn't want full-scale war. He knows what that would do to the markets, to oil prices, to the Republicans' chances in our November midterm elections. But he doesn't want to look like he's lost. And it's very, very difficult. The Iranians are not going to make this easy for him. Saudara, status pelayaran di Selat Hormuz terus mendapat perhatian. Britain kini menjadi tuan rumah kepada para perancang ketenteraan melibatkan lebih 30 negara. Selama 2 hari, mereka membincangkan cara-cara membuka semula selat itu dengan selamat jika keadaan mengizinkan. Pertemuan itu menyusuli pertemuan di Paris minggu lalu di mana UK dan Perancis menghimpunkan lebih 40 negara untuk membincangkan status keselamatan laluan penting itu. Menurut Britain dan Perancis, sebarang misi ketenteraan akan bersifat pertahanan semata-mata dan hanya akan diteruskan jika terdapat keamanan yang berkekalan di rantau itu. Pertemuan terbaru itu mengalihkan perancangan ke fasa yang lebih terperinci. Presiden Trump sebelum ini menggesa negara-negara yang bergantung kepada minyak teluk supaya memainkan peranan lebih besar dalam menjamin keselamatan laluan tersebut.
Para guru pendidikan awal kanak-kanak tidak lama lagi akan diberi masa khusus dalam waktu kerja. Apakah tujuannya? Bersama kami selepas ini untuk perinciannya. Kembali bersama berita. Singapura sedang meneroka usaha memupuk satu bidang kekuatan baru dalam khidmat berasaskan kepercayaan, sedang perniagaan kini mengemudi sistem global yang lebih kompleks. Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong menambah melangkaui perdagangan teknologi dan tenaga, kepercayaan muncul sebagai satu faktor utama mengenai bagaimana ekonomi beroperasi dan berkembang. Ini termasuk bidang seperti pengurusan risiko dan keselamatan siber. Beliau berucap demikian di acara Converge Live CNBC. We are growing and anchoring trust-based services here in Singapore. As a hub for capital, where investment decisions are made and financed, as a center for risk management, where complex risks are assessed and managed, and as a base for assurance services, where standards are set and verified. This will allow Singapore to play a broader role, not just as a hub, but as a trusted partner. Singapura mengundang saranan untuk membangunkan dan menguji kapal tanpa pemandu yang dapat mengurangkan pergantungan kepada tenaga manusia. Kapal-kapal ini bertujuan memindahkan kontena di antara terminal selain mewujudkan pekerjaan baru dalam bidang seperti analitik data. Rancangan itu turut melibatkan pusat operasi jarak jauh untuk menyepadukan data kapal dan trafik bagi pemantauan masa nyata. New technologies such as autonomy promise significant productivity gains. However, in the interconnected digital landscape, we are only as strong as our weakest link, whether in security or capability. We must safeguard our digital infrastructure and ensure that the entire ecosystem is well positioned to harness these technologies. Berliku-liku. Kadang-kadang apabila saya berasa terlalu tertekan dengan urusan akademik, saya akan beralih kepada aktiviti di sekolah untuk melepaskan tekanan saya. Dan begitu pula jikalau saya terasa terlalu tertekan dengan aktiviti di sekolah, maka saya akan beralih pula kepada urusan akademik saya. Hana merancang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang Usuluddin di Universiti Al-Azhar dengan pengkhususan dalam tafsir Al-Quran. Kerajaan Arab Saudi sedang kerahkan keupayaannya bagi musim haji 2026. Ini termasuk menyediakan 12,000 penerbangan bagi jemaah haji. Laporannya selepas ini. Masih lagi bersama berita. Saudara, sesetengah pasangan mendapati bahawa kos membesarkan anak meningkat sekitar 50% sepanjang 3 tahun lalu. Ini terutama sekali berkaitan dengan kos tambahan seperti kelas pengayaan dan tuition. Sebilangan konsultan keuangan menyebut perbelanjaan tersebut sebagai kemungkinan puncanya semakin ramai pasangan enggan mempunyai anak sekaligus menyumbang kepada kadar kesuburan keseluruhan yang rendah di Singapura. Bagi keluarga berpendapatan pertengahan ini yang mana suami isteri bekerja, pada peringkat awal kira-kira $600,000 diperuntukkan untuk masa depan anak lelaki mereka. Namun setelah anak mereka dilahirkan, muncul pula keprihatinan lain. Jumlah yang diperuntukkan dijangka mencecah hampir $1,000,000 setelah mengambil kira perbelanjaan seperti kos khidmat pembantu rumah, jagaan bayi dan kelas pengayaan. It's so competitive now, and I think even in my time when I was a student, we go for a lot of enrichment, a lot of classes, and you know like your trajectory in life depends on the people you hang out with, the school that you go to, the network that you have. So I feel like if I'm currently in this stage of life whereby my network is considered like middle class, then if I can as a parent, I would want to try to push him a bit more so that he has a head start.
Cik Lim adalah antara sekumpulan pasangan muda yang diperhatikan sesetengah konsultan keuangan yang mendapati bahawa jumlah perbelanjaan membesarkan anak dijangka mencapai antara suku hingga $1.5 juta atau lebih. Walaupun keperluan harian seperti makanan, pengangkutan dan jagaan sekolah yang bersubsidi tetap sama, kos tambahan bagi kelas pengayaan sebenarnya membentuk sebahagian besar daripada perbelanjaan. Sesetengah daripadanya sudah meningkat sekurang-kurangnya 50% sepanjang 3 tahun lalu. The middle income will feel most of the brunt because they don't qualify for the maximum subsidy. Neither are they getting sufficient resource from their career to compete effectively, for top quality schools, tuition enrichment classes, etc. So certainly there will be more cost pressures, and that definitely will take up a fair bit more of their total income in terms of raising their children versus other things. Encik Yang berkata lebih separuh daripada pelanggannya tidak mahukan anak dan jumlah tersebut semakin meningkat. Ketidaktentuan ekonomi yang berlaku dalam beberapa tahun kebelakangan ini juga menyumbang kepada sentimen tersebut. I was part of a big layoff previously at my previous job. Almost 30 of us, right? Right now, in my current experience with work, right, things are changing overnight. With of course, obviously, we know with technology advancing, AI and all that, things are changing overnight, and anything can happen next week. There's that fear. There's that constant worry. It's not as easy as if it's just my wife and myself, right? It's a risk that we don't want to put on the child. Encik Ariola berkata insentif pemerintah yang bertujuan menggalak rakyat agar mempunyai lebih ramai anak tidak mengubah pemikirannya kerana pada beliau yang hanya meliputi peratusan kecil saja daripada perbelanjaan keseluruhan. If we can relook at some of the government grants and we can provide more targeted incentives, that might also help, in my personal opinion, the high income earners are $1,000 sehingga mereka mencapai umur 18 tahun. Walaupun kos membesarkan anak berbeza-beza bergantung kepada pilihan gaya hidup dan paras pendapatan ibu bapa, satu perkara adalah jelas, iaitu kos keuangannya bukan kecil. Sokongan pemerintah boleh membantu mengimbangi sebahagian daripada kos. Sebagai contoh, di bawah pakej bersalin MediSave, sehingga $4,680 boleh dituntut untuk kelahiran normal dan sehingga $6,340 untuk kelahiran secara pembedahan Caesar. Ibu bapa juga boleh menerima $20,000 dalam bentuk hadiah tunai bonus bayi untuk anak pertama, kerana langkah pertama CDA dan had padanan bersama pemerintah. Pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi mengerahkan segala keupayaannya bagi persediaan menjelang musim haji 2026. Antaranya dengan menyediakan lebih 3 juta tempat duduk serta mengendalikan sekitar 12,000 penerbangan komersil dan khas menerusi 6 lapangan terbang utamanya. Ini mencerminkan komitmen kerajaan Saudi untuk menyediakan khidmat terbaik kepada para jemaah haji tahun ini selain membantu mereka melaksanakan ibadah dengan tenang walaupun rantau Timur Tengah terus bergolak. Di UK, golongan berusia bawah 17 tahun tidak lama lagi akan dilarang membeli rokok seumur hidup mereka. Parlimen Britain meluluskan rang undang-undang tembakau dan vape yang bertujuan menghalang sesiapa yang lahir selepas tahun 2008 daripada mula merokok. Kini hanya tinggal tanda tangan raja untuk larangan itu berkuat kuasa. Menteri Kesihatan UK menggelarnya sebagai langkah bersejarah ke arah mewujudkan generasi pertama yang bebas rokok. Inisiatif mengitar semula kota ubat-ubatan yang baru oleh Hospital Tan Tock Seng akan mengurangkan penggunaan sekitar 1,800 kg plastik setiap tahun atau kira-kira 120,000 botol pakai buang. Kotak baru itu diperbuat sepenuhnya daripada kertas dan akan diperkenalkan secara bertahap-tahap kepada semua institusi jagaan kesihatan awam.
Saudara, Taman Warisan Melayu akan dibuka semula pada Sabtu ini selepas menjalani kerja baik pulih yang dibuka di tengah-tengah perubahan wajah Kampung Glam. Sejak beberapa tahun lalu, semakin banyak perniagaan warisan gulung tikar. Di tempatnya sekarang adalah kedai-kedai perhiasan dan tidak berkaitan warisan. Bukaan semula muzium itu adalah peluang untuk merancangkan semula kegiatan budaya di Kampung Glam. They can do that, macam adakan beca untuk turis datang. Diorang can experience like point to point untuk so this kind of activity, so make it lively. They can work together dengan perniagaan warisan untuk pemakanan tradisional macam mi maidin yang telah lama hilang. I know orang-orang Kampung Kaji, they can do that. Babak baru Taman Warisan Melayu dikupas detik selepas siaran berita. Dan dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.